tujuan saya berkorban untuk negara selama lebih 30 tahun ni bukan untuk saya mendapat pangkat. Saya nak lagu negaraku berkumandang kat atas podium tu, sama ada saya atau rakan saya yang nyanyikan, tak kisah, janji bendera kita berkibar di peringkat antarabangsa, di peringkat dunia, dan di Istanbul. Lima kali diangkat sebagai olahragawati kebangsaan, mendapat anugerah pemain bowling antarabangsa dan namanya diletakkan di International Bowling Hall of Fame. Menjuarai kejohanan dunia, 74 pingat dalam genggaman, 20 emas, sukan C, menang di sukan Commonwealth dan juga deretan kejohanan dalam dan juga luar negara. Memang kalau nak sebutkan pencapaian beliau ni memang sangat-sangat banyak. Assalamualaikum semua. Nama saya Edi Junaidi, ADJ. Anda bersama dengan saya dalam The Story Of, dan istimewanya untuk edisi Hari Kebangsaan kita kali ini, kita akan bersama dengan ikon dalam dunia sukan yang telah banyak dan juga masih lagi terus mengharumkan nama negara. Dan sejujurnya saya menggeletar bila dapat tahu beliau sudi untuk ditemu bual oleh Sinar Plus, dan ini merupakan satu penghormatan untuk kami di Sinar Plus dan untuk saya secara peribadinya. Kita bersama dengan orang yang jauh di perantauan daripada Amerika sekarang ni, di Los Angeles. Apa khabar Kak Charlene Zulkifli? Waalaikumsalam. Khabar baik dengan semua. Hello. Okey ke kat sana sekarang? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Kak Charlene, terima kasih banyak-banyak walaupun tengah sibuk dengan tournament kat sana, sudi meluangkan waktu bersama dengan kami. Sama-sama. Itulah besok nak pergi to our next stop dah dekat Spokane, Washington. Wow. So hari ni sibuk sikit lah prepare barang semua. Okey. Kak Charlene, Charlene Zulkifli, Ratu Bowling Malaysia sepanjang zaman. Satu orang kata tu title yang tak ada orang lain dapat. So soalan pertama saya, apakah perasaannya bila anda diberi gelaran tersebut? Pertama sekali Alhamdulillah. Tapi saya pun macam tak sangka lah yang mendapat gelaran macam tu. So saya rasa bersyukur sangat kerana orang mengingati dan macam menghargai segala sumbangan saya selama saya menjadi atlet untuk negara. Ya. So memang Alhamdulillah bersyukur sangat. Dan Charlene merupakan antara atlet yang sangat dekat dengan hati kami rakyat Malaysia. Ada yang kata selain daripada orang kata tu semangat juang Charlene Zulkifli itu sendiri, anda disayangi sebabnya sifat rendah diri, lepas tu mudah mesra, lepas tu lagi satu sebab jujur dalam menunjukkan emosi. Charlene Zulkifli, sedar tak tentang tanggapan tu? Sebenarnya saya cuba jadi diri saya sendiri. Dalam apa yang saya buat pun saya cuba, kalau orang tengok saya kat social media atau kat TV macam tu, real life tu saya sama macam tu juga. Tak ada perbezaan sebenarnya. Apa yang you nampak tu memang diri saya lah. Macam bila saya bertanding di kejohanan, saya lebih agresif. Saya pasti semua yang peminat sukan tahu cara saya menjerit, dia saya strike dan sebagainya. Tapi bila saya tak bertanding, saya biasa je macam orang lain. Tapi saya rasa macam bersyukur lah sebab tadi Eddie cakap, ramai orang sayang saya, ramai orang hargai saya. So saya sangat bersyukur sebab hidup saya memang saya telah macam diberi kepercayaan untuk menjadi tanggungjawab untuk menjadi seorang ahli sukan elit kebangsaan di Malaysia. So saya tak adalah mengharapkan benda lain pun, sebab pada saya tanggungjawab saya untuk menang untuk negara. Charlene Zulkifli bermula dalam sukan bowling ni di usia yang sangat-sangat muda kan, 9 tahun tak silap saya. Boleh tak kongsikan tentang jalan cerita permulaan di 9 tahun tu, dan disebabkan bermula terlalu awal ni, mula tu sebab kena paksa oleh sesiapa ke ataupun memang sebab Charlene sendiri nak
Macam tu. Sebenarnya kalau siapa yang pernah ikuti perkembangan saya dari saya start jadi atlet kebangsaan, dia dah tahu dah cerita saya. Saya memang bermula umur 9 tahun. Saya memang minat sukan dari sekolah. So, semua jenis sukan saya sertai di sekolah, di peringkat sekolah. Saya bermula 9 tahun. Tapi umur 12 tahun tu memang saya fokus kepada sukan bowling sahaja. Dan Alhamdulillah saya dapat mengecapi banyak kejayaan kerana saya telah mula pada umur yang awal, yang muda. Dan bukan saja sebab saya start awal, tapi saya dari umur saya yang awal tu saya dah memang start latihan intensif. Sebab tu boleh nampak dalam jangka masa 5 tahun terus naik ke skuad kebangsaan. Dan bila sebenarnya daripada 9 tahun tu kan, ada tak waktu momennya yang Shalin tahu macam bowling ini adalah masa hadapan aku, dan pernah tak terfikir yang bahawa nama anda akan sampai ke tahap sekarang ni? Shalin berbincang dengan bapak Shalin masa umur Shalin 12 tahun nak masuk Form 1 tu lepas UPSR. Sebab dia tahu Shalin memang suka minat sukan. So kami cuba tengoklah kaji sukan mana yang boleh pergi jauh. Sebab Shalin pendek kan, Shalin pendek, so susah kalau masuk atletik tu tak logik lah. Kami kaji sukan-sukan yang ada dan kami dapati sukan bowling ni dia lebih berjurus kepada close skill sport, dan tak, macam size tu tak begitu memainkan peranan yang penting sangat berbanding tengah sukan. So lebih kepada skill dan technical. So sebab tu kami pilih untuk berkecimpung dalam sukan bowling. Tetapi andai katalah kan, ini soalannya macam kalau Shalin Zulkifli bukan seorang atlet bowling, bukan pemain bowling, siapa agaknya anda sekarang, ataupun kerja apa yang mungkin Shalin Zulkifli buat sekarang? Tak tahulah, sebab Shalin memang minat sukan daripada sekolah. Dari kucing. Minat sukan daripada sekolah rendah. So saya rasa kalau tak sukan bowling mungkin sukan lain juga. Tapi kalau bukan seorang ahli sukan, mungkin salah satu cita-cita Shalin ialah untuk menjadi masa dululah sekolah rendah, arkeologis, peguam, tu dululah cita-cita saya. Dan di bidang sukan ni kan, kita sedia maklum, peminat-peminat Shalin Zulkifli pun mesti dah tahu, dah hafal dah pun kan, anda pemenang 4 pingat emas Sukan Asia, lepas tu 20 emas Sukan C, 5 emas kejuaraan dunia, dan senarai tu berterusan. Tapi rasanya ramai juga yang nak tahu kan, siapa idola mereka ni jika tidak berada di lane bowling. Kalau tak kisah, mungkin Shalin boleh kongsikan dengan kami tentang kehidupan peribadi anda pula kan, tentang kehidupan berkeluarganya, siapa suaminya, anaknya ada berapa, adik-beradik ke ibu bapa, mungkin boleh kongsikan? Sebenarnya siapa yang dah follow Shalin daripada muda juga, dia tahu Shalin anak tunggal. Kedua ibu bapa Shalin, Zulkifli Mak Ali dengan Rohain Razak. Mak Shalin dulu kerja di TV3. Ayah Shalin seorang ahli perniagaan. Suami saya, kami berkahwin pada tahun 2008. Juga seorang ahli sukan, ex-teammate saya, Azidi Amiran. Saya ada seorang anak perempuan, Alia Azidi, berumur 10 tahun. Dan suami saya juga sekarang merupakan ketua jurulatih bagi pelatih kebangsaan. Macam saya tadi lah, siapa yang dah follow saya selama ni, kalau you tengok saya kat social media pun sama. Bila saya tak main bowling, saya memang macam orang lain, macam jadi seorang ibu, isteri. So memang saya, kalau jadual harian tu memang kalau tak training, lepas training saya pergi, saya masuk kerja sebab saya tolong di Persatuan Bowling Kebangsaan juga. Saya assistant secretary di situ. Semua just macam orang lain juga. Saya seperti kena masak kat rumah, basuh baju, setrika baju, semua sama lah dengan orang lain juga. Tapi kalau kita tengok kan, macam hidup Shalin memang berkisah dengan bowling je keliling kan. Tapi
saya nak tahu ada tak hobi Memang. lain ataupun minat lain selain daripada bowling? Sebab Shalin dengan suami Shalin pun dua-dua kira ada passion yang sama. Dulu saya sama bowling. So memang semua kehidupan kami pun berpusat di sukan bowling. Macam sebelum tu Shalin pernah ada pusat bowling. Tapi ada je lah juga hobi Shalin macam as a family kita orang selalu macam pergi menonton wayang every weekend, kira untuk santai lah, relax. Itulah, tapi senang bila dah jadi mak memang kadang nak ada hobi satu tu macam tak ada masa sangat lah sebab yelah sibuk nak kena jaga anak dengan jaga suami lagi kan, dengan kerja lagi, so ya. Ya. Dan kalau ikutkan daripada since 1993 sampailah sekarang ni kan, Shalin bergelar atlet, dulu wakili negara, sekarang ni pergi ke United States pula. Orang luar ataupun orang sekeliling mungkin akan nampak macam oh yang happy je, yang bahagia je. Shalin menang, lepas tu atas podium ke, lepas tu dikalungkan pingat ke kan. Tapi sebagai manusia biasa, manusia normal, saya rasa Shalin pun ada waktunya ataupun ada momen ataupun perkara yang mungkin akan menyebabkan Shalin menangis. Ada tak perkara yang itu mungkin kalau Shalin tak kisah untuk kongsikan dengan kami? Saya rasa sebab macam kalau kita permulaan tadi pun you pun dah cakap kan, macam orang selalu tengok Shalin very jujur, very honest with my feelings and everything. So saya rasa banyak juga orang yang dah tengok kira macam riak wajah Shalin bila Shalin bertanding, dia akan tahu whether I'm happy or whether I'm sad or whether I'm angry atau tengah semangat berkobar-kobar. So memang dia akan dapat lihat melalui riak wajah saya ketika saya bertanding. Bila saya tak bertanding, saya rasa saya seorang yang agak tenang juga sebab saya ni banyak bagi macam talk dan juga macam session tentang psikologi sukan, sport psikologi. So bagi all those talk, Shalin juga bagi banyak bukan saja dari segi motivasi, tapi Shalin bagi sharing tentang experience Shalin jadi seorang atlet, kecederaan Shalin, macam mana Shalin datang balik daripada kekalahan atau sesuatu yang negatif. Banyak yang rasa atlet-atlet yang muda tu boleh pelajari daripada perkongsian kami lah. Ya. Macam Shalin pun mengaku, Shalin pun mudah menunjukkan emosi bila dekat lane bowling kan. So kadang-kadang menangis, kadang-kadang menjerit ni, kadang-kadang bertempik kan. Tapi bila menang ataupun tewas, menangis tu apa sebenarnya yang ada dekat dalam diri Shalin time tu? Fikir pasal nama negara ke? Fikir apa ke Shalin bila menangis tu? Tengok situasi sebenarnya. Tengok situasi sebab kadang-kadang kalau macam contoh macam kita tengok baru ni kan, kita ambil baru ni dekat Olimpik. Saya Olimpik kali ni paling banyak atlet kebangsaan kita menangis bila orang interview. Kita tengok memang banyak atlet kita menangis sebab bila jadi seorang atlet ni dia macam you boleh train sehebat mana pun, scientific mana pun, tapi bila saat yang menentukan ada pingat emas, perak tu still dia bukan di dalam kawalan kita. Itu semua kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. So kadang-kadang tu yang kita buat kita frust lah sebab kita dah give up tapi tak dapat result yang kita nak. So kadang-kadang sebab itulah atlet yang kecundang atau tewas, dia menangis sebab dia dah lalui pengorbanan untuk sampai ke tahap tu, dia tak dapat kembali untuk naikkan nama Malaysia, tibakan jalur gemilang, berlaku. So tu salah satu senario. Salah satu lagi senario ialah sebab kita dah tahu kita dah berkorban, dah bekerja keras dan kita dapat apa yang kita nak, which is gold medal. Dan Shalin, pernah tak agaknya ada kecederaan ataupun apa-apa insiden yang hampir
membuatkan Shalin Zulkifli rasa nak gantung dah ni kasut bowling ni, Hello? ataupun bahasa mudahnya nak berhenti terus lah daripada main bowling? Ada tak pernah jadi perkara macam tu? 60 masa sukan Commonwealth, saya tak menang pingat emas sebab banyak orang yang memang menaruh harapan untuk saya nak pingat emas. Tapi Shalin hanya berjaya meraih pingat perak dan so Shalin kecewa dan Shalin hampir berhenti untuk re-evaluate balik matlamat hidup Shalin dan sebagainya, dan Shalin continue belajar. So Shalin masih teruskan untuk menjadi seorang atlet elit bagi sukan teknik bowling. Tapi bila down, bila rasa macam-macam hal tu terjadi kan, siapa sebenarnya yang menjadi penguat semangat Shalin kembali untuk kuat teruskan perjuangan ni, Shalin? Diri sendiri. Salah satu benda penting ialah yang you perlukan ialah diri you sendiri. You sendiri kena kuat semangat. Sebab bila you bertanding, tak ada orang yang boleh tolong you kecuali diri you sendiri. Bila you dah step out of the arena, gelanggang tu ialah you, family you. Macam saya, suami saya, sebab dia pun bekas bekas pemain bowling kebangsaan juga. Tapi actually yang paling penting ialah diri you sendiri. Sebab you kena ada keyakinan pada diri you sendiri, kebolehan diri sendiri, dan you kena ada motivasi dan jati diri yang kuat. Sebab bila dah bertanding di peringkat yang tertinggi, you tak boleh jadi atlet yang lemah dari segi minda, dari segi semangat. Sebab bila you bertanding di peringkat yang tertinggi, semua orang ada kebolehan yang sama. Apa yang bezakan you, sama ada you menang gold, silver atau bronze, atau menang tipis atau menang jauh, ialah your mental strength and semangat patriotisme you untuk menang untuk negara. Selepas 28 tahun, Shalin tiba-tiba umumkan bersara sebagai atlet negara. Masa pengumuman tu dibuat, bukan Shalin saja mengalirkan air mata, tapi seluruh Malaysia menangis sebenarnya. Boleh tak ceritakan tentang keputusan tu, beratnya macam mana untuk Shalin umumkan? Memang berat sebenarnya sebab saya bukan satu keputusan yang senang untuk saya, sebab saya umumkan tu pada awal bulan Januari. Saya dah fikir lama dah. Sebenarnya saya dah extend dah saya punya career. Mula-mula saya target nak tahun 2015 atau 2015 dan nak bersara lepas tu sebab SEA Games kat Singapore. Sebab lepas tu saya ada banyak injury. Tapi Presiden MTBC kami, Tuan Tebing Bowling kami, dia macam pujuk balik lah. Coach saya pun pujuk, tak payahlah bersara dulu, boleh lagi. So saya still saya still berjuang untuk negara. Tapi sebab masa MCO ni pun saya macam ada banyak masa untuk fikir, dan saya rasa ada banyak benda lagi yang saya nak buat dalam hidup saya selain daripada menjadi ahli sukan. So saya rasa macam mungkin ini waktu yang bagus lah untuk saya bersara, supaya saya dapat bagi peluang kepada atlet remaja yang lain untuk naik. Sebab bukan senang nak naik ke kira best 6 in the ladies team lah. So bila Shalin berundur, FIFA pun berundur bersara, so adalah 2 tempat kosong untuk remaja ni, and then because of the pandemic juga adalah masa untuk diorang training supaya diorang boleh catch up sikit lah dengan 4 pemain utama kita di pasukan kebangsaan wanita. Mungkin malam sebelum nak pengumuman tu dengan selepas diumumkan Shalin bersara tu, perasaan macam mana malam sebelum tu dengan lepas umum tu? Rasa macam malam sebelum tu mungkin rasa macam betul ke apa aku nak buat ni, lepas tu selepas tu rasa macam lega ke macam mana ke? Memang susah juga. Memang adalah terfikir dalam kepala tu macam betul ke ni keputusan yang betul ke nak ambil kan. Sebab macam ada seorang cakap, kenapa you nak bersara, alah tournament pun, might as well you just stay back.
makan je kan, tak ada tournament pun, training pun tak ada. You kena buat kerja sikit je kot, tapi dapat gaji bulan-bulan. Tapi pada Shalin saya rasa tu bukan diri Shalin lah. Ada satu lagi benda yang saya rasa yang tak complete lagi lah untuk Shalin, iaitu untuk menang satu title di PWBA. Sebab Alhamdulillah dalam kerjaya Shalin dah 28 tahun ni, 30 tahun ni memang banyak dah menang untuk negara, tapi ada satu lagi benda yang Shalin tak dapat tunaikan untuk diri Shalin sendiri. So memang susah lah, sebab saya tahu kalau Shalin dalam pasukan kebangsaan, memang susah untuk Shalin menyertai full season professional circuit di Amerika Syarikat, sebab kami ada banyak kejohanan lain yang perlu kami sertai untuk negara, macam World Championship, Asian Championship. So kadang-kadang jadual dia bercanggah dengan jadual kebangsaan. So Shalin banyak berfikir, Shalin banyak bincang dengan suami Shalin juga, dan dia pun tak percaya jugalah bila saya cakap saya nak bersara, dia ingat macam main-main. Lepas tu dia dah announce, saya cakap dengan jurulatih persatuan MSN, dia pun cakap okay. So memang sedih, tapi saya rasa tu merupakan salah satu benda yang kita akan lalui dalam hidup kita kan. Dia macam satu kitaran penuh, you ada masa naik, ada masa turun, ada masa yang you kena bersara supaya bagi peluang kepada orang lain. Tapi Shalin bersara hanya dari pasukan kebangsaan, bukan dari sukan bowling. Shalin masih lagi bermain bowling, cuma di peringkat yang lebih tinggi, di peringkat profesional. So memang satu keputusan yang agak sukar jugalah. Even lepas habis umumkan di PC pun sedih, satu hari tu pun sedih, tapi rasa lega pun ada jugalah. At least sekarang macam Shalin boleh move on to the next step pula dalam kehidupan Shalin. Itulah dia, walaupun orang kata dah bersara sebagai atlet kebangsaan, sekarang ni dia berjuang pula dekat US sana tu. Jadi kongsikan pula kat US sekarang macam mana Shalin? Sebab saya tengok penyokong-penyokong Malaysia pun ramai sokong Shalin kat sana kan? Yes, Alhamdulillah. Shalin kenal beberapa Malaysian kat sini, dan diorang pun kira macam kepada Malaysians yang lain di US. So macam hari tu dekat Houston, banyak Malaysians datang tengok Shalin main dan bagi sokongan, dan diorang masak untuk Shalin. So memang macam rasa terharu sangat lah, memang rasa bersyukur sangat. Perjuangan kat sini pun agak sukar juga, sebab yelah kita compete dengan semua pemain-pemain profesional yang lain, yang memang diorang macam kita dekat Malaysia boleh lebih tutup. So macam Shalin dah macam kira berkarat jugalah 1.5 tahun kan tak masuk competition apa-apa. Macam diorang dah start daripada tahun lepas, diorang dah boleh bertanding dan sebagainya. So Shalin memang pada awal tu Shalin memang kena catch up banyak jugalah dari segi sharpness, Shalin banyak yang macam skill macam dah berkarat, so Shalin kena kejar jugalah banyak. Tapi Alhamdulillah saya dah nampak sikit lah progress. Macam masa mula tu, masa Shalin mula sampai, Shalin masuk kejohanan US National Serang sebagai warm up. Alhamdulillah Shalin menang salah satu kategori dia, all events. So far dia tak tahu lah ni, dia cakap tak ada outsider lagi yang menang yang menang National Serang. So Shalin salah seorang yang pertama yang menang, and then Shalin punya total pinfall pun antara ketiga yang tertinggi bagi US Nationals tu. And then so far Shalin dah masuk 5 circuit, 5 kejohanan. Shalin miss the cut bagi 2 kejohanan, dan 3 kejohanan lagi Shalin Alhamdulillah dapat mara ke peringkat seterusnya. Dan di kejohanan di Houston, Texas, baru minggu lepas, minggu setengah yang lepas, Shalin dapat meraih posisi yang tertinggi, nombor 8. So Alhamdulillah sebelum tu dapat masuk top 12. Dan salah satu kejohanan di Houston tu saya dapat masuk top 8. So Alhamdulillah memang ada peningkatan, tapi memang kena ada kat sini macam dalam satu durasi yang lama lah, sebab dia memang you kena biasakan dengan
dengan pertandingan, cara mereka bertanding, cara nak baca lane condition, cara nak buat adjustment untuk bola, equipment dan sebagainya. So memang susah juga sebab kita kat sini kita seorang je. Kalau dalam pasukan masa manager, you ada coach, you ada physio. Tapi you jadi pemain profesional, semua you kena buat sendiri. Dan Shalin kena book tiket, kena book hotel sendiri, kena cari kalau sakit nak kena buat physio sendiri, atau cari mesra dan sebagainya. So you kena berdikari lah berbanding banyak berdikari berbanding jika kita dalam skop kebangsaan. Ya. Dan sebenarnya saya yang mendengar ni, saya rasa macam tak tahu lah, macam terharu, macam nak menangis, saya rasa goosebumps semua ada tak? Sebab saya membesar melihat Shalin kat Commonwealth. Saya ingat lagi masa tu Commonwealth saya darjah 6 sampai sekarang, even masa sukan siang baru-baru ni pun saya tengok Shalin, saya menangis. Bersara of course saya menangis. Tapi itulah, dengar pula perkongsian Shalin sekarang kat sana. Ya Allah, ya Tuhan aku, besar pengorbanan Shalin. Jadi terus berjuang. Shalin terus berjuang, bertanding, mencipta nama. Bukan saja untuk nama Shalin sendiri, tapi mewakili negara juga sebenarnya, meraih kemenangan, bawa nama Malaysia. Saya nak tahu pula sekarang ni, Shalin Zulkifli tu, dia tak penat ke orangnya? Tak penat ke? Dan saya tak penat. Apa lagi yang menjadi target sasaran Shalin sendiri? Sebenarnya semua orang kan penat. Nak cakap saya tak penat memang tipu lah. Sebab kalau you ikut jadual saya seminggu, memang saya rasa mungkin Eddie pun tak larat. Sebab saya memang buat banyak benda, banyak kerja. Sebab saya macam bila saya jadi atlet pun saya masih membantu sukan bowling dari segi peringkat grassroots. Sebab saya setiausaha Persatuan Team Bowling Selangor. Dan saya juga tolong di peringkat kebangsaan, saya secretary, and then saya juga kira pengerusi Athletes Commission di OCM. So memang hidup saya memang banyak, bukan saja berkisah tentang bowling tetapi tentang sukan. So saya kalau saya bukan saya yang bertanding, saya akan cuba tolong di belakang tabir dan juga tolong atlet-atlet lain yang junior ke yang perlukan pertolongan saya dari segi mungkin motivasi, dari segi beri semangat, dari segi psikologi sukan. So memang very fast pace sebab saya memang jenis yang nak duduk diam tu susah. Saya memang banyak benda yang saya buat. Dan macam kat rumah pun macam saya tak ada orang gaji. So saya dengan suami saya memang jaga anak kita orang sendiri. So mana-mana saya pergi pun kita akan bawa anak kita orang sekali. So dengan sekolah dia lah, dengan dia program lah semua. Ni semua parents akan tahulah kan. Tapi saya rasa sebab Shalin buat semua benda yang Shalin memang minat. So saya tak rasa macam ia sesuatu beban. Because all of the things that I'm doing is my passion. My passion is to help athletes. Memang Alhamdulillah memang busy jugalah selepas bersara juga. Tapi saya masih dapat lakukan semua aktiviti yang memang dalam minat saya. So saya memang rasa bersyukur dan Alhamdulillah sangat. Ya. Dan dengan kesibukan anda, pengorbanan anda non-stop ni 24 jam orang kata Shalin Zulkifli dengan bowling, dengan belakang tabirnya. So kalau ikutkan peminat Shalin Zulkifli, peminat sukan bowling, peminat sukan di Malaysia dan juga media sukan di Malaysia, rata-ratanya memang dah bersetuju sangat-sangat, termasuklah saya ni, Shalin Zulkifli memang dah patut pun, dah layak sangat-sangat untuk dapat title Dato'. Ramai yang tak sabar sebenarnya nak tunggu momen tu berlaku. Dan banyak sebenarnya artikel-artikel di newspaper dan sebagainya bercerita tentang Shalin Zulkifli dah wajar dapat title Datuk. Jadi perasaan Shalin sendiri macam mana agaknya bila orang kerap memperkatakan tentang tu? Sebenarnya saya memang rasa sangat terharu dan bersyukur sebab benda tu banyak diberikan perhatian selepas persaraan saya. Tapi pada saya rasa ada rezeki saya akan dapat. Kalau tak ada pun saya tak pernah, sebab tujuan saya berkorban untuk negara selama lebih 30 tahun ni bukan untuk saya mendapat pangkat. Saya buat sebab saya cintakan negara kita, sebab saya nak lagu negaraku berkumandang kat atas podium tu
sama ada saya atau rakan sukan saya yang nyanyikan, tak kisah, janji bendera kita berkibar di peringkat antarabangsa, di peringkat dunia bagi sukan bowling. Dan bila Yes. disebut tentang lagu negaraku berkumandang dekat luar negara kan, Shalin atas podium dengan pingat dekat leher ni, bila dengar lagu negaraku tu, macam mana agaknya perasaan tu lagi? Sedih ke macam mana ke? Rasa bersyukur, rasa macam berbaloi semua yang you usahakan, you dapat tengok apa dia punya hasil daripada segala usaha, penat lelah you dari segi wang ringgit, dari segi masa, dari segi kan, sebab macam saya masa saya dalam pasukan kebangsaan, saya terpaksa banyak tinggalkan anak saya sebab yelah macam bila raya pun kami bertanding kat sini di USA. I think for the last 4 years kami selalu tak dapat beraya kat Malaysia. Cuma masa pandemik itu start je kami dapat beraya kat Malaysia. Sebelum tu memang every year kami kena beraya di luar. So kalau masa you single tu okay lagi lah kan. Tapi bila dah ada keluarga tu saya kesian lah. Macam anak saya pun kadang-kadang ada setengah birthday dia saya terpaksa miss sebab saya ada kejohanan. So kira bila you menang tu, negara tu menang, you rasa semua pengorbanan untuk negara tu kira berbaloi. You rasa puas lah sebab bukan senang nak menang kan. Ya. Dan sempena dengan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64, mungkin Shalin juga ada kata-kata semangat yang nak dikongsikan dengan rakyat Malaysia ataupun rakan-rakan atlet tentang rasa cinta dan juga semangat perjuangan untuk Malaysia. Silakan Shalin. Terima kasih Adi. Pada Shalin selama Shalin telah menjadi atlet kebangsaan lebih dari 30 tahun ni, saya rasa satu tips yang Shalin boleh kongsi bukan saja kepada ahli sukan kita ataupun peminat sukan, tapi I mean in general lah. Pertama sekali yang benda yang kita perlu cari ialah betulkan nawaitu kita, niat kita, kenapa kita nak lakukan sesuatu. Bila kita dapat tahu niat kita, insya-Allah Allah akan permudahkan benda-benda yang seterusnya untuk kita. So macam bila tahu niat you sebab you nak menang untuk negara, insya-Allah ada je jalan dia yang akan dibuka supaya you dapat bertanding dan menang untuk negara. Tapi kita kena ada usaha. Satu nawaitu, yang kedua usaha. Usaha kita pun kena ada. Kita tak boleh mengharap balasan, mengharap kemenangan tu jatuh di atas riba kita, memang tak akan. Sebab semua orang pun nak menang. So you kena buat apa yang orang lain tak akan buat. Bukan saja apa yang orang tak akan buat, yang orang nampak tapi orang tak nampak. Sebab kadang banyak budak-budak yang muda ni kan dia buat, tapi bila coach nampak baru dia buat. So tu dah macam lari sikit daripada nawaitu tu. Sebab actually kalau you nak buat tu, you kena buat untuk diri sendiri, untuk negara, bukan untuk sebab nak tunjuk orang lain. So tapi yang paling penting niat kita. Niat kita kena betul. Kalau jadi atlet tu hendak menang untuk negara dan untuk dengar lagu negara memandang di atas podium. Dan sebenarnya kita dah pun sampai ke penghujung rancangan, tapi saya kata kalau boleh saya tak nak tamatkan sebab bukan mudah untuk saya dapat bersama dengan Shalin Zulkifli, insan yang daripada kecil saya tengok saya macam oh my god. Tapi soalan terakhir lah saya rasa macam nak fun sikit kan. Shalin Zulkifli dah pun bermain bowling, dah pun berentap dengan pelbagai nama hebat dalam sukan bowling. Satu dunia dah pun Shalin jumpa, dah pun bertarung kan. Tapi siapa agaknya selebriti ke ataupun ahli politik ke yang Shalin rasa macam nak ajak dia main bowling dengan Shalin ataupun nak ajar dia tentang bowling? Siapa agaknya Shalin? Bukan atlet. Susah juga soalan tu Tak pernah pula terfikir. Datuk Sri American, Syed Saddiq, Bobby Syed Saddiq, KJ. Kalau boleh, kalau tengok diorang dapat semua bermain bowling, semua menteri belia sukan dapat main bowling pun best jugalah saya cakap. Tapi nak cakap one particular individual, saya rasa tak ada. Baiklah, kita doakan impian tu akan terlaksana. Mungkin insyaAllah macam Shalin
berentap dengan KJ kita kan, KJ Jamaluddin dengan YB Syed Saddiq, insya-Allah kan. So kita tengoklah nanti dengan menteri-menteri kita kan, insya-Allah. Dan terima kasih banyak Shalin Zulkifli. InsyaAllah saya nak panggil macam Datuk Shalin Zulkifli. Amin. Dan kerana sudi meluangkan waktu bersama dengan kami dalam The Story Of hari ini sempena dengan Hari Kebangsaan kita, edisi khas Hari Kebangsaan. Dan kami doakan perjalanan Shalin di sana lebih hebat, lebih mudah dapat mengharumkan lagi nama negara. Pencapaian Shalin akan lebih besar lagi insya-Allah, dan juga teruskan perjuangan Shalin untuk negara kita ya Shalin. Jadi kepada anda semua juga jangan lupa untuk share, like dan juga komen kita punya siri pada kali ini, dan juga subscribe ke semua platform Sina Plus. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 daripada kami di Sina Plus. Saya Eddie Junaidi. Kita jumpa lagi. Bye.